kita lihat antara cabaran utama agenda pemekasan Bumiputera kerajaan pada hari ini ialah bagaimana kerajaan ingin menoktahkan semua sebarang masalah salah laku, salah guna kuasa, campur tangan politik, pulangan perniagaan yang tidak betul, laporan perakanan yang salah melibatkan LTAT. Kesan daripada kelemahan ini bukan saja melibatkan masa depan warga pencarum tentera yang ramai sebenarnya sudah jatuh ke taraf B40, miskin akibat COVID dan sebagainya. Tetapi juga yang lebih mustahak, kelemahan ini menyumbang kepada masalah ancaman kedaulatan negara. Jadi, Dewan Yang Mulia, saya ingin beri perhatian berkenaan dengan masalah dividen LTAT. Bagaimana dahulu pada 2017, LTAT pernah memberi dividen sebanyak 8.27%. Tapi tahun 2018, ianya jatuh sampai ke 2%. Apa yang sudah berlaku sebelum ini? Apakah LTAT sudah memberi dividen, overpayment dividen dengan izin kepada pencarum, dan dari mana mereka mendapat dana ini untuk membayar dividen? Apakah hanya layak dibayar? Masalah kita pada hari ini ialah we cannot scrutinize the report. Minta maaf dengan izin, kerana yang terbaru, laporan tahunan dan kewangan LTAT 2021 masih tidak dipaparkan di ruangan awam. Kita tidak tahu berapa jumlah berkenaan dengan liability yang ada ditanggung oleh LTAT akibat masalah-masalah syarikat-syarikat GLC yang bernaung di bawah LTAT seperti Bosted Holding Berhad dan juga Pharma Niaga. Jadi kedua-dua GLC ini memainkan peranan penting untuk membangunkan sektor peladangan kelapa sawit, sektor pembinaan kapal, sektor perubatan yang semuanya disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam perbahasan semalam dan juga dalam pelancaran Pelan Industri 2030 kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi saya nampak tumpuan harus diberi dan jawapan harus diberikan oleh menteri yang terbabit berkenaan dengan perkara ini. Ya, untuk pengetahuan juga kepada warga-warga veteran. Antara perkara yang ingin saya singgung juga ialah kita pun tahu penjualan pegangan berjumlah 33% daripada anak syarikat BHB iaitu Bosted Plantation kepada KLK. Jumlah ini adalah jumlah yang besar yang akhirnya KLK sebagai sebuah syarikat swasta akan memiliki 65% pegangan dalam Bosted Plantation. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, khususnya Menteri Kewangan, apakah rasional kita mengizinkan pembelian saham ini dan dijual kepada KLK? Kenapa tidak dijual kepada Sime Darby di bawah PNB? Kalau benar kita mahu mencapai sasaran RMT ke-12 untuk pegangan equity Bumiputera terus diperkasakan. Jadi ini satu kebimbangan yang merusingkan para pencarum, khususnya warga tentera. Dan saya juga ingin bertanya, dengan penjualan aset ataupun pegangan ini, ialah Bosted dapat 1.15 bilion cash, tapi kita juga akan hilang 241,000 ekar tanah yang pada masa akan datang sebenarnya boleh dijadikan projek pembangunan hartanah dan sebagainya. Jadi GDV projek-projek ini membawa pulangan yang lebih besar pada akan datang. Dan ini menimbulkan tanda tanya, kenapa Bosted Plantation jual aset-aset ini kepada KLK? Apakah Bosted Plantation gagal menguruskan ladang-ladang kelapa sawit ini sehingga terpaksa menjual aset-aset tersebut? Dan apakah ianya sebahagian daripada usaha untuk menggambus lubang yang berlaku dalam masalah di bawah BHB melibatkan LCS? Kami perlukan jawapan ini daripada Parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan yang diminta Allah sekalian, ahli Dewan yang saya hormati, antara tonggak industri fokus yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam pelancaran Pelan Industri Pelaburan Industri 2030 ialah melibatkan bidang farmaceutical. Dan kita tahu Pharma Niaga adalah syarikat berkepentingan kerajaan yang mendominasi sektor ini di Malaysia. Malangnya, walaupun mendapat konsesi kerajaan yang tinggi, yang banyak, syarikat ini jatuh ke tahap PN17. This is unacceptable kepada rakyat. Malah difahamkan
kerugian ini berpunca salah satunya daripada pembelian vaksin yang tidak diperlukan, iaitu berjumlah 552 juta berkenaan vaksin Sinovac. Walaupun ketika itu kami difahamkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menegah daripada mereka lakukan yang sedemikian. Jadi apa masalah, kenapa dibuat begini sehingga rugi PN17? Dan kerajaan baru-baru ini, walaupun tak sebut bail out, technically you are bailing out PN Pharma Niaga dengan beri konsesi baru 7 tahun untuk logistik perubatan dan 10 tahun konsesi ubat-ubatan. Jadi saya nampak banyak sekali syarikat-syarikat kepentingan kerajaan ini yang sepatutnya mereka ni jana pendapatan untuk negara, tapi gagal buat demikian sehingga kita punya sasaran pemilikan equity jatuh mendadak. Boston Plantation tak pernah rugi, kenapa nak dijual? Jadi ini perlu dijawab oleh Menteri Pertahanan sekiranya ada perkara hidden agenda. Saya tak mau menuduh. Sebab maklumat saya dapat ini, kalau tak betul sila betulkan. Tak nak menuduh tapi menuduh juga. Dah, you diamlah. Saya tak cakap dengan you. Saya tengah membahaskan, ni hak saya nak cakap. Pendang boleh bagi Sila tarik balik. Kalau kata saya tak kerti cakap Melayu lah. Tak. Dah. Pendang, sebagai orang senior, jangan Okey, baik. kurang ajar. Pendang Saya boleh cakap bagi ni laluan. bahasa Melayu tau. Reti tak? Reti tak? Apa yang saya kurang ajar? Ipoh Timur. Kurang ajar kata tak kerti cakap Melayu. Apa ni? Apa yang saya cakap ni? Ipoh Timur. Apa yang hang cakap tadi? Ipoh Timur. Okey, baik. Kuasa untuk menentukan pengurusan Boston Plantation selepas ini adalah kuasa kepada KLK. Tidak ada lagi kuasa sebab another 33% dengan izin ada di pasaran saham ataupun dia panggil public issue. Yang ini juga KLK boleh beli dan akhirnya dia menguasai keseluruhan hak Bumiputera dalam Boston Plantation. Ini